Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar. Okey, sekali lagi ingin merekodkan video. Okey. Seperti yang dijadualkan pada hari ini, 23 hari bulan 5 2021 untuk sesi PDPR untuk subjek matematik tingkatan 5 KSSM. Okey, pada hari ini kita akan sambung lagi, masih lagi dalam bab yang kelima. Kita akan sentuh bab 5.4. Okey. Buka buku teks, muka surat 161. Okey, baik. Topik 5.4 yang diberi nama tes selasi. Okey. Apakah maksud tes selasi? Okey, baik. Kita tengok. Okay, standard pembelajaran tu menjelaskan maksud tes selasi. Okay, tengok situasi dekat situ. Sarang lebah mempunyai struktur yang unik. Struktur ini dapat menyediakan ruang yang maksimum untuk menyimpan madu lebah. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada struktur sarang lebah dan bagaimanakah struktur ini dibina? Okay, struktur sarang lebah merupakan suatu bentuk tesselasi. Okay, cuba tengok contoh di bawah. Okay. Tesselasi ini ialah pola bagi bentuk berulang yang memenuhi suatu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. Raja di bawah menunjukkan beberapa contoh tesselasi. Yang pertama, tesselasi yang terdiri daripada segitiga sama sisi. Okay. Yang kedua, tesselasi yang terdiri daripada rombus. Yang ketiga, tesselasi yang terdiri daripada gabungan segi empat sama dan oktagon sekata. Okey, seterusnya balik muka surat 162, contoh 21 tu. Tentukan sama ada setiap bentuk yang berikut merupakan suatu tesselasi. Okey, baik. A. Penyelesaian dia kata merupakan tesselasi yang terdiri daripada pentagon sahaja. Manakala yang B ni bukan tesselasi kerana terdapat bentuk yang tidak berulang, iaitu segi empat sama dekat tengah-tengah. C merupakan tesselasi yang terdiri daripada gabungan segitiga sama sisi dan segi empat sama. Manakala yang D merupakan tesselasi yang terdiri daripada corak yang berulang tanpa pertindihan. Okey, jelas contoh tesselasi dekat sini. Okey, boleh cuba latihkan diri 5.4A yang ada dalam buku teks ni. Okey, cikgu teruskan kepada standard pembelajaran seterusnya, mereka bentuk tesselasi yang melibatkan transformasi isometrik. Okey, baik. Ni kalau kita guna aktiviti menggunakan software lah. Okey, perisian yang ada. Jadi kita terus kepada kesimpulan dekat sini. Hasil daripada mobilisasi minda 7 didapati bahawa kita dapat mereka bentuk tesselasi dengan menggunakan transformasi isometri seperti translasi, pantulan dan putaran. Okey, yang pernah kita sentuh sebelum ni. Okey, baik. Cuba tengok kat sini. Berikut menunjukkan beberapa langkah yang terlibat semasa menghasilkan tesselasi dalam aktiviti di atas. Okey, tengok dalam ni. Dia kata H ialah imej bagi G di bawah putaran 150 darjah lawan arah jam pada pusat R. Okey, arah 1.
L ialah imej bagi K di bawah translasi dengan vektor V1. Okey, ni vektor V1. N ialah imej bagi M di bawah pantulan pada garis BC. Okey, ini contoh tesselasi. Seterusnya muka surat 164, contoh 22 tu. Rajah di bawah menunjukkan suatu bentuk tesselasi yang terdiri daripada segitiga sama sisi yang dihasilkan dengan transformasi isometri. Nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan A bentuk Q daripada bentuk P, bentuk B bentuk A daripada bentuk Q, C bentuk S daripada bentuk P. Jadi penyelesaian dia dekat sini dia kata, okey, bentuk Q daripada bentuk P ni, Q ialah imej bagi P di bawah pantulan pada garis BC atau putaran 60 darjah ikut arah jam pada pusat B. Okey, ada dua lah kat situ. R ialah imej bagi Q di bawah pantulan pada garis BD atau putaran 60 darjah lawan arah jam pada pusat D. Manakala S ialah imej bagi P di bawah yang pertama pantulan pada garis AB atau putaran 60 darjah ikut arah jam pada pusat A. Maksudnya ketiga-tiga tu QRS tu dia ada dua transformasi yang terlibat. Okey. Baik. Boleh cuba latihkan diri 5.4B tu. Okey, ikut contoh yang diberikan. Okey, ini salah satu contoh projek lah. Okey, muka surat 165 tu berkaitan dengan topik kita ni. Jadi kita buat. Okey. Baik. Tesselasi sikit ya. Yang tu je lah. Okey, kalau kita tengok selesai untuk tesselasi. Jadi untuk hari ni kita buat kesimpulan lah untuk keseluruhan bab 5 ni, iaitu yang pertama kita dah sentuh bentuk kongruen, okey, kekongruenan tu. Okey, kita ingat, kita imbas balik bentuk kongruen ni dia mempunyai panjang sisi sepadan dan saiz sudut sepadan yang sama. Okey, kita dah sentuh kekongruenan segitiga. Dia ada beberapa konsep kat situ. Pertama, sisi yang sepadan. Okey, dua segitiga yang mempunyai sisi sepadan. Sisi sudut sisi. Okey. Sudut sisi sudut. Sudut sudut sisi. Sudut sudut sudut. Okey. Luas mesti sama. Okey, sisi sudut, luas mesti sama. Yang kedua, kita dah sentuh pembesaran. Okey. Kita dah sentuh dua perkara. Tiga perkara lah. Okey, pembesaran ni. Konsep dia, objek dan imej adalah serupa. Okey. Yang kedua, faktor skala K. Kita tengok contoh kat sini. P A prime bahagi P A. Dan yang ketiga, cara nak kira luas imej sama dengan faktor skala K itu kuasa 2 darab luas objek. Okey. Yang ketiga kita dah sentuh pada sesi PDPR sebelum ni, gabungan transformasi. Okey. Gabungan transformasi AB bermaksud transformasi B diikuti transformasi A. Okey. Untuk menentukan imej daripada objek di bawah transformasi AB, ikut tertib transformasi B diikuti transformasi A. Untuk menentukan objek daripada imej, tertib transformasi dipertimbangkan secara songsang dengan tertib menentukan imej di bawah gabungan transformasi yang sama.
Dan hari ini kita sentuh tesselasi. Tesselasi ialah pola bagi bentuk berulang yang memenuhi suatu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. Tesselasi dapat direka daripada transformasi isometri. Okey, baik. Jadi keseluruhannya kita dah sentuh standard pembelajaran dari awal sampai akhir. Okey, inilah dia perkara-perkara yang kita dah sentuh. Okey. Baik. Jadi untuk hari ini punya tugasan, okey. Sambung buku modul. Okey, tugasan buku modul. Kamu boleh buka muka surat 82. Okey. Sambung tugasan muka surat 82 tu berkaitan dengan tesselasi. Okey. Okey, kita tengok sikitlah. Okey, untuk tesselasi ni dia sebab satu muka surat je kat situ. Okey, baik. Kita bincang sikit. Okey, baik. A. Tentukan sama ada setiap bentuk yang berikut merupakan suatu tesselasi. Nombor 1. Okey. Jawapan dia tesselasi. Okey. Nombor 2. Tesselasi ke bukan? Jawapannya tesselasi. Yang ketiga, tesselasi ke bukan? Jawapannya bukan. Sebab ada satu segi 4 sama yang tidak berulang kat tengah-tengah. Nombor 4, bukan tesselasi. Bukan, ada satu bentuk pentagon, okay, yang tak berulang dekat situ. Okay. Bentuk dia tak sekata. B. Nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk satu daripada bentuk 2. B. Bentuk 3 daripada bentuk 2. Okay, dia ada 2 lah kat situ. Okay. Jadi jawapan dia, okay, kat sini cikgu dah sediakan jawapan untuk kata topik, keseluruhan topik sebenarnya cikgu dah sediakan kat sini. Jadi kita bincang untuk hari ini yang tugasan tadi. Okey. Jadi jawapan dia baik. Jadi jawapan dia untuk soalan tadi tu, okey. Bentuk satu daripada bentuk 2. Okey, apa dia punya transformasi kat situ? Okey. Jawapannya pantulan pada garis AE. Okey, tengok. Pantulan pada garis AE. Okey, lepas tu 1 pergi kepada 3. Dan 3 daripada bentuk 2. Apa transformasi yang berlaku? Okey. Putaran 180 darjah pada pusat E. Macam itulah. Okey. Cikgu bagi nampak jelas dengan skema jawapan. Okey, nombor 2. Okey. 1 daripada bentuk 2. Dan 3 daripada bentuk 2. Okey, jawapan dia pantulan pada garis AB. Yang kedua tu putaran 180 darjah pada pusat D. Pantulan dengan putaran. Okey, baik. Nombor 3. Okey, boleh rujuk jawapan. Dan jawapan ni semua cikgu akan lampirkan dalam grup WhatsApp tingkatan. Kamu boleh tengok kat situ, boleh download, boleh save. Okey. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat D. Okey. B, putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat B. Tengok. Okey. Arah jam dia ni lawan jam. Okey. Tengok betul-betul pusat D yang ni. Okey, baik. Okey, nombor 4 tu putaran 180 darjah pada pusat B. Okey, 180 darjah. 180 darjah pada pusat B. Pembesaran pada pusat A dengan faktor skala
2. Kita tengok nombor 3 ni dua kali ganda daripada 2 ni, 2 Roman. Okey. Macam itulah. Baik. Lepas tu kamu terus sambung kepada praktis ke arah SPM kertas 1 muka surat 83 tu. Okey. Dia start dari awal lah, kekongruenan, faktor skala, luas image, luas objek, semua tu lah. Okey. Praktis ke arah SPM kertas 2. Okey. Muka surat 84 tu start muka surat 84. Okey. 85 dan 86. Okey. Itulah kita punya sambungan topik dan tugasan pada hari ini. Jadi untuk yang minggu sebelum ni yang kita dah sentuh kekongruenan, pembesaran dengan gabungan transformasi tu. Okey. Kamu boleh rujuk baliklah skema jawapan yang cikgu lampirkan ni daripada awal. Okey. Okay, kamu boleh rujuk baliklah. Okey, ini semua cikgu dah lampirkan dalam grup WhatsApp untuk kamu download dan simpan dan rujuk jawapan dia tu. Yang paling penting sekali cikgu nak awak rujuk dan tuliskan jalan pengiraan yang lengkap untuk soalan yang memerlukan pengiraan tu. Tengok betul-betul. Okey, ni dia. Okey, baik, semua tu ada. Kat situ boleh rujuk daripada awal sampailah habis. Okey. Jadi sampai situ saja untuk sesi tugasan kita pada kali ini, dan insya-Allah pada sesi akan datang kita akan masuk pada tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.